Macam manakah manusia hidup di alam barzakh? Tadi Ustaz Azli sebut tadi tentang alam barzakh. Apa dia alam barzakh? Iaitu barzakhun min barazikhil akhir, alam penantian. Satu alam yang dinamakan alam penantian. Nanti apa? Menanti tiupan sangkakala untuk dibawa ke alam seterusnya. Baik, bila sebut alam barzakh, bila seorang boleh dibawa ke kubur, maka berpindahlah dia daripada alam dunia ke alam barzakh. Waktu ulama-ulama mengatakan mati itu adalah perpindahan. Mati adalah perpindahan. Mati kita berpindahlah ke alam barzakh. Tapi semua orang dia takut mati, tak nak mati. Saya pernah tanya seorang pakcik, berapa umur pakcik? Dia kata 76. Ada bonus lah tu. Bersedia kan pakcik tu nak mati? Ada ustaz, jangan sebut mati, ustaz cerin belum rumah tu. Pasal apa cerin? Takut. Saya takut apa? Pahala tak banyak ustaz tu. Umur 76 tahun, pahala tak banyak, apa dia buat? Inilah. Jangan pula seorang makcik, umur lebih kurang sama lah 75 tahun. Makcik berapa umur? 75 ustaz. Itu bonus juga tu. Bersediakan makcik tu nak mati? Apa dia jawab? Minta simpang malaikat 44. Haru biru puan ni. Umur 75 tahun, tanya dia bersediakan makcik tu nak mati? Dia boleh jawab minta simpang malaikat 44. Saya kata makcik, minta simpang malaikat 55 mati. Habis yang makcik takut mati tu siapa? Dia kata makcik bukan takut apa ustaz. Makcik takut kalau mati makcik, makcik takut pakcik kahwin lain. Lagi mengung. Kita dah mati biar dia kahwin lain. La ilaha illallah. Yang penting mati dibawa ke kubur. Tak kira mati di mana lah, masuk kubur tak kubur, mati saja. Berpindahlah kita daripada alam dunia ke alam barzakh. Jadi soalan saya, menurut saya, bagaimanakah orang dalam kubur itu hidup? Bagaimana orang barzakh itu hidup? Yang kita nampak tanda yang dua atas ni. Kita pergi ziarah, tengok tanda dia, tengok kubur dia. Dia dalam kita tahu macam mana dalam tu. Sebab itulah tuan-tuan ya, dalam hadis Nabi, Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul, al-qabr awal manazil min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Sadaqa Rasulullah. Ia bermaksud, Nabi kata kubur yang kita nampak tu, sama ada kita pergi korek dia, kita kambus dia, kita letak dua tanda tu, kubur yang kita nampak tu, Nabi kata dia merupakan tempat turun yang pertama dalam rangka menuju ke alam akhirat. Tempat turun aja, bukan di situ, bukan di situ. Kita korek balik tak ada apa lagi, yang ada banyak tu, yang adanya roh dia sudah pindah ke alam barzakh. Bagaimana? Maka Nabi tafaman naja minhu, siapa selamat di situ, selamat tempat turun itu, fama ba'dahu aisar, maka alam-alam selepas itu, alam mahsyar, alam akhirat lagi senang untuk dia, tak ada masalah. Faman lam yanju minhu, siapa dalam kubur pun tak selamat, maka alam-alam lagi lepas itu lagi teruk dia kena. Di sinilah saya jawab soalan tadi, macam mana keadaan ayah kita, anak kita, mak kita yang dah pergi berdahulu kita. Dia dah masuk, macam mana keadaan mereka? Tak tahu, senang saja. Syekh Ibn Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh ada menyebut roh yang hidup di alam barzakh. Saya tak guna alam kubur ya. Sebab kubur kalau terkorek tak nampak apa, nampak apa tulang-tulang aja. Saya cakap alam barzakh. Roh yang hidup di alam barzakh ada dua jenis, kata Ibn Qayyim. Ada dua jenis. Yang pertama dinamakan roh mun'amah. Roh mun'amah. Yang kedua dinamakan roh mu'azzabah. Sebab kita tahu faham dulu. Itu orang dalam kubur tu. Ada dua jenis ya. Tak ada tiga, tak ada empat. Sama ada roh mun'amah atau roh mu'azzabah. Siapa roh mun'amah? Roh yang mun'amah ialah roh yang hidup dalam suasana mendapat nikmat. Tu, alam barzakh. Ada roh yang hidup di alam barzakh mendapat nikmat lebih hebat daripada dunia. Dunia teruk, nak makan pun susah. Alam barzakh mereka hidup senang mendapat nikmat.
Pasal apa dapat nikmat? Sebab boleh menjawab soalan munkar nakir. Pasal apa boleh jawab? Sebab amal ibadatnya banyak. Macam tuan-tuan lah, ni depan saya ni, insyaAllah ya. Besok tuan-tuan jangan bimbang lah dia. Nak bagi lancar lagi jawapan, nak bagi senang lagi jawab, masuk duit tabung banyak-banyak. Besok lagi senang jawab soalan ya. Sebab pahala yang kita kumpul selama ni, pahala amalan kita, pahala ibadat kita, pahala sedekah kita, pahala derma kita, Allahu Akbar, ni pahala-pahala inilah yang akan menjawab soalan munkar nakir. Bukan mulut kita akan jawab, bukan mulut ini akan jawab. Betul, kadang-kadang ada orang yang confuse, ada orang-orang yang elit. Kalau saya sebut nama dia tuan kenal, saya tak sebut lah. Saya bukan nak mengata, saya nak cerita. Kalau mengata berdosa, cerita tak berdosa. Dia kata, Ustaz, besok kalau saya masuk kubur, munkar nakir tanya saya bahasa Arab, bahasa putih. Saya kata munkar nakir tak akan tanya bahasa putih, dia bahasa Arab. Ada tu Ustaz boleh jawab, Ustaz belajar bahasa Arab. Saya mana boleh jawab, Ustaz tak belajar bahasa Arab. Boleh tak datang, man rabbuka? Saya kata, excuse me, can you ask me in English? Saya kata munkar nakir tak akan tanya bahasa putih, dia akan tanya bahasa Arab. Habis macam mana saya nak jawab? Yang nak jawab bukan mulut tuan, yang nak jawab bukan pertuturan tuan, yang nak jawab amal ibadat tuan, pahala tuan. Banyak mana pahala tuan simpan? Macam tuan-tuan depan saya, insyaAllah ya. Tak tahulah. Pahala kita dah banyak. Pahala solat kita, pahala sedekah kita, pahala jariah kita, pahala macam-macam ibadat kita. Besok tuan-tuan masuk kubur, datang-datang, man rabbuka? Soalan macam tu pun nak tanya. InsyaAllah tuan-tuan boleh jawab. Tuan-tuan boleh jawab. 2, 3, 4, 5, 6, semua boleh jawab. Sebab amal ibadat tuan-tuan banyak, pahala tuan banyak. Kalau semua soalan boleh jawab, dalam satu hadis yang paling panjang yang pernah saya jumpa, tuan-tuan boleh rujuk hadis ini dalam kitab Ibn Qayyim, kitab Ruh Ibn Qayyim, atau dalam kitab Tabil Ghafilin. Ada 2 kitab di bawah hadis ini, panjang hadis ini. Dan hadis yang panjang ini Nabi ada sebut, bagi orang yang boleh menjawab soalan munkar nakir, di akhir sekali munkar nakir akan berkata kepadanya, namatil arus. Itu kata-kata munkar nakir. Namatil arus. Tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Tu munkar nakir akan berkata kepada orang yang berjawab soalan dia, tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Pengantin tidur macam mana? Saya pernah tanya seorang pakcik. Pakcik berapa umur pakcik? Oh 70 lebih Ustaz. Dah kahwin belum? Oh dah Ustaz, dah bercucu dah. Tentu pakcik dulu pernah jadi pengantin. Pernah Ustaz. Macam mana pengantin tidur pakcik? Dia jawab, tak ingat Ustaz, lama dah. Dia jawab, tak ingat, lama dah. Tanya seorang anak muda, baru 2 minggu kahwin. Ini masih merah jari lagi. Anak muda. Nampak merah jari baru kahwin kah? Baru Ustaz, baru 2 minggu. Oh, pengantin. Macam mana pengantin tidur? Dia jawab, Ustaz, pengantin tak tidur. La ilaha illallah. Tanya yang tua, dia jawab tak ingat. Tanya yang muda, dia jawab pengantin tak tidur. Saya tanya macam mana pengantin tidur? Dia kata, Ustaz, pengantin tak tidur. Berapa lama pengantin tak tidur ni? Ini simbolik, majaz. Simboliknya nak bagi tahu kita, orang dalam alam barzakh, kalau dia boleh jawab soalan munkar nakir, maka dia kata, tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Maksud dia pengantin ni tuan-tuan, kalau dia masuk bilik tidur, kadang-kadang bilik tidur dia pintu pun tak ada, pakai tabir. Tapi pengantin masuk bilik tidur dia, dia tidur ke tak tidur tu soal dia. Tapi kita sebagai mak pak dia, mak mentua pak mentua dia, berani tak lepas sejam dia masuk, pergi selok tabir dia. Mat, buat apa mat? Boleh? Ada pernah buat? Ada pernah buat? Itu makna tidur pengantin. Orang tak berani ganggu, tak berani kacau, tak berani usik. Sampai besok pagi jam 10 tak bongkar-bongkar lagi. Buat 22 KO. Siapa berani masuk bilik dia?
Betul tak? Tak ingat? Tak ingat Ustaz, lama sangat dah. Itu makna tidur pengantin, tidur orang tak ganggu, tidur orang tak kacau. Itulah disimbolik pada orang dalam kubur yang menjawab soalan munkar nakir. Orang tak ganggu dia, orang tak kacau dia, maka dia anggap roh mun'amah. Roh yang mendapat nikmat. Apa dia nak? Itu katakan roh yang mendapat nikmat nama roh mun'amah. Satu. Selamat. Relax. Maka dia hanya tunggu saat tiupan sangkakala untuk dibangunkan, dibangkitkan dan dibawa ke alam mahsyar. Habis. Yang kedua, roh mu'azzabah. Pasal apa roh mu'azzabah? Roh yang tak jawab soalan munkar nakir. Datang munkar nakir, man rabbuka? Wakah? I don't know. Siap, dia akan diseksa. Dia akan dipukul. Dia akan dipalu dengan pukulan yang amat kuat. Jangan ada riwayat mengatakan sekali dia pukul terbenam. Berapa hasta dalam, dia angkat naik letak balik. Man rabbuka? I don't know. Bam, tenggelam lagi, angkat tak atas balik. Man rabbuka? I don't know. Bam, sampailah dia boleh jawab. Okey, soalan yang kedua, itulah dinamakan roh mu'azzabah. Kalau begitu, ulama-ulama buat kesimpulan. Kalau soalan tanya saya macam mana orang hidup dalam barzakh, yang pertama, ada jenis manusia yang selamat, ada jenis manusia yang tak selamat. Kalau di alam barzakh dia tak selamat, besok dibawa ke mahsyar, lagi teruk dia kena, lagi sangsara dia. Adapun yang selamat dalam kubur tadi, habis. Baik, kalau begitu saya nak bayang begini. Ada manusia dia masuk alam barzakh, dia selamat. Pasal apa? Boleh jawab soalan munkar nakir, maka di mahsyar dia selamat. Pergi mahkamah, bicaranya senang, soal jawabnya senang. Dia katakan fa amma man utiya kitabul yamini, kalau kitab rekod amalan dibawa belah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura, akan dihisab dengan cara yang mudah, dibicara cara yang mudah, akhirnya dikembalikan kepada keluarganya dalam syurga. Selesai. Di kubur dia selamat, di mahsyar dia selamat, di mahkamah dia selamat, masuk syurga. Alhamdulillah. Tapi ada orang dalam kubur tak selamat. Pasal apa? Tak boleh jawab soalan munkar nakir. Di mahsyar lagi teruk dia kena. Masuk mahkamah lagi banyak soal jawab, akhirnya dia kena masuk neraka. Dalam kubur tak selamat, di mahsyar lagi teruk, akhirnya masuk neraka. Dua jenis. Ada yang ketiga. Yang ketiga, masuk kubur selamat. Masuk kubur selamat, di mahsyar pula tak selamat. Allahu Akbar. Macam mana pula? Yang tadi selamat, habis. Yang kedua, tak selamat, habis. Ada jenis manusia masuk kubur selamat, relax, di mahsyar dia kena. Pasal apa? Sebab dia masuk kubur hari Jumaat. Dia masuk kubur hari Jumaat. Siapa masuk kubur hari Jumaat? Nabi kata dalam sebuah hadis, qala Rasul, man mata yaumal jumu'ah aw lailaha waqahu Allahu min azabil qabr. Barang siapa mati pada hari Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, atau mati malam Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, waqahu Allah selamatkan dia azab siksa kubur. Tak jumpa munkar nakir. Bagi dia munkar nakir off hari itu. Selamat. Orang kata sampai bila Ustaz? Selama-lamanya. Selama sepanjang dalam kubur dia selamat. Pasal apa? Dia masuk hari Jumaat. Besok bila berlaku kebangkitan, pergi mahsyar dia kena. Pasal apa kena? Tak sembahyang. Tak sembahyang. Dia mahsyar dia kena. Habis kenapa selamat? Mati hari Jumaat. Sebab tu tuan-tuan, tak kira siapa. Siapa yang mati hari Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, selamat. Pasal masuk kubur hari Jumaat. Pergi mahsyar nanti, dia kena. Bila mahsyar kena, pergi mahkamah nanti, lagi teruk kena. Akhirnya masuk
neraka. Satu. Yang keempat, ada orang masuk kubur tak selamat. Dia masuk kubur tak selamat. Di mahsyar dia selamat. Macam mana pula? Masuk kubur tak selamat, di mahsyar selamat. Sebab dia tak semayang. Bila tak semayang masuk kubur, man rabbuka, boleh jawab? Tak boleh. Dah telah jawab, kena pukul tak? Kena seksa tak? Masuk mahsyar, dia selamat. Pasal apa selamat? Yang Nabi sebut. Nabi kata, qala Rasul, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla ila zilluh. 7 jenis manusia yang Allah akan naungkan mereka pada hari tidak ada bayang-bayang melainkan bayang oleh Allah. Masya-Allah tu. Ada 7 jenis manusia selamat. Jangan soal dalam kubur selamat ataupun tidak. Pertama sekali kata Nabi, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau ada pemimpin yang adil, dia mentadbir dengan penuh keadilan, dia tak penting kroni, tak penting kenalan, tak penting siapa, adil, maka di mahsyar dia selamat. Dalam kubur dia kena tak sembahyang, tapi dia adil, mahsyar dia selamat. Ada orang begitu. Lagi, yang lagi apa kata Nabi? Di antaranya yang 7, 8 tu, yang 7 Nabi kata apa? Wa rajulun idza tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang-orang yang bila dia sedekah, dirahsiakan. Tak payah tunjuk-tunjuk pada orang. Ini nak bagi derma RM10, goyang atas orang kat RM10, masuk tabur. Tapi ini dirahsiakan, dia sedekah orang tak tahu. Dia bagi 1,000 orang tak tahu, 10,000 orang tak tahu. Tapi tak sembahyang. Tak sembahyang dalam kubur dia kena. Tapi kerana dia orang yang rajin sedekah, tetapi dia rahsiakan, tak cerita, tak apa, dia mahsyar dia selamat. Tapi di masuk mahkamah, dia kenalah. Pokok pangkalnya ialah ibadat sembahyang. Maka sebab itulah tuan-tuan saya kata bahawa keadaan barzakh, ada orang yang selamat, ada yang tak selamat. Ringkas cerita yang selamat siapa dia? Ialah kalau tuan-tuan datang, macam Ustaz Azli sebut tadi lah. Kalau sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, Nabi tanya sahabat, tahukah kamu ata'lamu namanil kayis? Nabi tanya sahabat, siapa orang paling cerdik? Kalau tanya saya kata paling cerdik ni orang dapat 5A, 10A, 12A, cerdik lah. Oh no, tak mesti orang yang 12A tu cerdik. Kadang-kadang orang tak ada A lagi cerdik pada orang 12A. Sebab dia jawab kena, jawapan dia betul, nasib dia baik, dapatlah. Maka Nabi kata, al-kayyis, orang yang cerdik, ialah orang sentiasa duk koreksi diri dia. Aku ni besok selamat tak? Aku ni selamat tak? Bekalan cukup tak? Tu, duk fikir tu. Itu orang cerdik. Wa amila lima namut, dia beramal untuk lepas mati, bukan beramal untuk hidup. Kita sedekah tu untuk mati, bukan untuk hidup. Kita semayang untuk mati, bukan untuk hidup. Nak hidup, pergi pasar menjual sana, tu untuk hidup. Cari duit siang malam tak betul-betul, itu untuk hidup. Ini untuk mati. Ini orang cerdik yang bekerja, beribadat, beramal untuk bekalan selepas dia mati. Sebab kita nak selamat mati. Sini tak berapa lama tuan-tuan, tak lama. Dunia paling lama 70 tahun, 80 tahun lah kita katakan. Habis. 80 tahun habis. Teman-teman umur 75, 5 tahun lagi tinggal lagi. Buat apa lagi? Nak buat apa? Tanya pakcik umur 75 tahun, bersedia 4 juta nak mati? Dia cakap cerin bulu rumah. Pasal apa? Pahala tak banyak. Dah tahu pahala tak banyak, carilah pahala. Nak cari pahala senang tu, cukup senang. Kadang-kadang dengan niat dapat pahala dah. Dia apa ni aku nak derma. Baru niat nak derma tu dah dapat pahala dah. Baru niat. Cadang-cadang nak bagi 10, kata dia lah bagi 50 lah. Dah pahala lebih lagi. Nak cari pahala senang. Tapi nak cari dosa payah. Tuan-tuan ingat nak mencuri senang ke payah? Nak mencuri senang ke payah? Siapa cakap senang? Nak tunggu tengah-tengah malam, nak terbeliak biji mata, orang tidur dia tak jadi orang tidur lagi. Nak tunggu pukul 3 pagi, senang ke payah? Jalan pula mengendap, tengok pandang kanan, pandang kiri, senang ke susah? Nak buat dosa susah. Nak pergi disko, senang ke susah?
Boleh pakai kain, pakai baju tak ada butang pergi disko boleh. Mari masjid pakai kain, pakai baju tak ada butang, tak apa. Pahala banyak. Nak cari pahala senang. Nak buat dosa payah. Tapi hidup 75 tahun, pahala tak banyak. Apa dia buat? Jadi kesimpulan tuan-tuan, itulah kehidupan alam barzah yang bakal ditemui. Kita nak yang mana? Nak roh mu'azzabah ke roh mun'amah? Kalau nak roh mun'amah, nak selamat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, cari bekalan. Cari bekalan banyak-banyak. Allah kata fa inna khairaz zad, sebaik-baik bekalan at-taqwa. Kepatuhan kita perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuhlah perintah Allah, buat yang disuruh, jangan buat yang dilarang. Selamat dalam kubur nanti, insya-Allah masuk golongan roh mun'amah insya-Allah. Wallahu a'lam.